Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video mengenai peluang kita atau peluang sahabat FC. Adakah kita berjaya untuk akan merampas di tangga ke atas? Maksudnya tangga ke atas ni bukan nombor satu lah, nombor dua, nombor tiga. Dua kedudukan tu sialah, kerana sekarang ni kita cukup selesa berada di tangga keempat dan kemungkinan besar kita akan mengakhiri juga saingan Liga Super musim ni di tangga keempat. Jadi di sinilah tujuan video kali ini, kerana semua tim yang ada saingan Liga Super sekarang masing-masing tinggal 2 perlawanan saja. So walaupun tinggal 2 perlawanan, tapi perebutan untuk tangga kedua, ketiga dan tangga keempat ni sebenarnya masih terbuka untuk 3 tim yang aku akan share dengan kamu sebentar lagi di video ni. Dan of course kita akan fokus untuk sahabat FC lah, bagaimana efek dia keputusan perlawanan ni untuk sahabat FC dan juga untuk tim-tim lain tersebut. Adakah ia akan kekal seperti mana kita nampak sekarang ni selepas 24 perlawanan, ataupun akan berubah selepas berakhirnya 2 perlawanan ni untuk ketiga-tiga pasukan yang bakal aku share dengan kamu sebentar lagi. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Jadi guys, ini adalah 3 tim tersebut yang aku share dengan kamu yang masih lagi terbuka ruang untuk mana-mana pasukan untuk mengubah kedudukan masing-masing, especially untuk Sabah dan Kedah lah. Selangor of course dia orang akan cuba untuk kekalkan tangga kedua mereka ni untuk menempatkan tiket untuk layak ke saingan AFC. So Sabah akan menentang Perak dan Kedah, Selangor akan menentang Kedah dan PDRM, dan Kedah pula akan menentang Selangor dan juga Sabah di perlawanan terakhir mereka. So membuatkan di sini tim yang mempunyai 2 baki perlawanan yang cukup sukar sini adalah Kedah, manakala Sabah dan juga Selangor masing-masing mempunyai 1 perlawanan yang aku boleh cakap memang boleh katakan confirm menang lah, especially Sabah menentang Perak dan juga Selangor menentang PDRM, membuatkan kedudukan Selangor untuk kekal di tangga kedua sebenarnya memang cukup kuat. Kalau kita tengok di sini lagi, ini adalah share yang aku berikan kepada kamu untuk kedudukan terkini bagi ketiga-tiga pasukan ni, di mana Sabah memiliki 48 poin tangga keempat, Selangor 55 poin tangga kedua dan juga Kedah 53 poin di tangga ketiga. Kamu tengok jurang perbezaan Sabah dan juga Selangor di situ membuatkan memang sudah tidak ada harapan untuk kita merampas tangga kedua, tapi sebenarnya Kedah masih memiliki advantage ataupun peluang untuk merampas tangga kedua daripada Selangor. Cuma seperti mana aku katakan tadi, ialah kedua match terakhir mereka ni menentang Selangor dan menentang Sabah ni bukanlah merupakan satu perlawanan yang mudah untuk mereka. Lebih-lebih lagi dikarenakan 2 perlawanan ni mereka akan satu akan beraksi di stadium mereka sendiri menentang Selangor, tapi kita tahu Selangor sendiri macam mana dia orang punya prestasi sekarang, dan seterusnya akan bertandang ke Stadium Likas, perlawanan terakhir sahabat FC di Liga Super, dan finally adalah merupakan perlawanan home yang sudah lama kita nak nampak lah untuk sahabat FC di saingan Liga Super ni. Ini akan merupakan satu perlawanan yang mempunyai, bilang orang, dia punya kesukaran sendirilah untuk pemain-pemain Kedah especially. So ini adalah prediction aku guys untuk perlawanan bagi ketiga-tiga pasukan ni, apa yang bakal mereka miliki. So aku meletakkan di sini adalah best scenario untuk Sabah FC, worst scenario untuk Selangor dan juga worst scenario untuk Kedah, yang dimana again ini pendapat aku sajalah. Aku rasa inilah yang akan bakal berlaku keputusan untuk Sabah FC, keputusan untuk Selangor dan juga keputusan untuk Kedah, membuatkan sekiranya benda ini terjadi. Okey, sebelum tu hijau adalah kemenangan, merah adalah kekalahan. Aku rasa di antara ketiga-tiga pasukan ni untuk 2 perlawanan terakhir mereka ni, aku rasa tidak akan ada berlaku satu keputusan seri pun, sama ada menang ataupun kalah. Itu saja, pasal dua-dua pasukan ni, ketiga-tiga pasukan ni mempunyai misi mereka tersendiri untuk saingan terakhir Liga Super ni, membuatkan kedudukan akan menjadi begini guys. So ini adalah prediction aku saja seperti mana yang kamu nampak di sini. Setelah berlakunya 2 perlawanan terakhir ni, maksudnya Sabah akan memenangi 2 perlawanan, so kita akan memiliki 54 poin daripada 2 kemenangan tersebut. Maksudnya ada 6 mata untuk kita, membuatkan kita akan berada di tangga ketiga. Untuk Selangor pula, walaupun aku predict yang worst scenario yang mereka akan kalah menentang PDRM, mereka akan terus kekal berada di tangga kedua dengan 58 poin. Dan sekiranya Kedah
aku tak boleh letakkan Kedah menang dalam perlawanan menentang Selangor, Kedah menang menentang perlawanan Sabah, kerana prediction aku untuk Selangor dan juga Sabah di mana kedua pasukan ni akan berjaya menundukkan Kedah. Macam tu. So inilah yang akan terjadi kepada Kedah. Aku rasa 2 kekalahan daripada 2 perlawanan terakhir membuatkan 53 poin untuk mereka sahaja dan berjaya dipintas oleh Sabah FC dengan kelebihan 1 poin. Lebih kurang macam tu, membuatkan yang kita menang dengan Kedah ni sebanyak 1 poin je. Tapi worst case scenario sekiranya lagi lah, mana-mana di antara perlawanan ni, of course bagi aku Kedah cuma akan boleh at least pergi jauh seri bagi perlawanan ni. Itu aku boleh cakap. So worst case scenario pun kita akan memiliki sama poin dengan Kedah, iaitu 54 poin. End up macam tu, lebih kurang macam tu lah sekiranya barang ni berlaku, dan membuatkan kita masih juga akan kekal berada di tangga ke... tidak. Kita tidak akan kekal berada di... Kejap, aku akan cek balik tu. Kita akan terus melonjak ke tangga ketiga sekiranya poin kita dengan Kedah akan berakhir dengan poin yang sama, iaitu 54 dengan jumlah goal different yang dimiliki oleh Sabah FC. Itulah maksud aku tu. Untuk main bola ni, ramai orang komen tak kisah berapa gol, janji menang. Tapi bila sampai saat begini, poin tidak boleh menentukan sudah siapa berada di tangga ketiga, tangga keempat. Yang membezakan sekarang ni ialah jumlah gol, jumlah bolos dan goal difference yang telah dilakukan oleh mana-mana pasukan tersebut sekiranya mereka mengutip poin yang sama untuk menentukan siapa yang berada di atas mereka. Ini yang cuba aku explain dari dulu lah. Kenapa jumlah gol tu penting. Walaupun anda berpendapat macam tak kisah berapa gol, janji menang 1 gol pun boleh janji menang. Tapi bila kita sudah sampai di saat begini, poin yang sama, jumlah gol ni lah, jumlah bolos ni lah yang bakal menjadi penentu siapa yang akan berada di tangga ke atas saingan Liga Super. So itulah dia guys. Tapi kalau kamu bertanya lah, Wan macam mana pula kalau Seri Pahang ni, kalau diorang menang pula, adakah dia akan mengganggu kedudukan kita di tangga ketiga lah, come to worst, tangga ketiga, dengan kita jatuh kembali ke tangga keempat. So aku sudah melihat benda tu seperti inilah. Okay, aku sudah meletakkan worst case scenario untuk Sabah FC, di mana kita akan tewas dengan Perak, kita akan tewas dengan Kedah. Manakala untuk Seri Pahang pula, ini memang aku nak boleh cakap benda lain lah. Memang diorang akan tewas dengan JDT, tapi assume diorang akan menang sewaktu menentang KL City. Tapi poin yang bakal dimiliki tidak akan mengganggu Sabah FC. Walaupun kita tidak mengutip sebarang poin pun untuk 2 perlawanan terakhir ni, tapi hasil daripada apa yang bakal dilalui oleh Pahang, mereka cuma akan mengutip 47 poin sahaja. Provided something miracle happens waktu perlawanan JDT tu, itu memang akan membuatkan kita untuk kembali ke tangga ke-5 di penghujung saingan Liga Super ni. So itulah guys, sedikit perkongsian untuk aku. Seperti yang aku katakan tadi, prediction yang aku bagi pada kamu tu adalah best case scenario untuk Sabah FC, worst case scenario untuk Selangor, dan worst case scenario untuk Sabah FC pula. Kalau kita tahu memang keputusan tidak memiliki untuk Sabah FC bagi kedua perlawanan terakhir ni, kalah kepada Perak, kalah kepada Kedah, kita akan terus kekal di tangga ketiga. Oleh kerana macam aku cakap tadi, walau macam mana pun Seri Pahang punya keputusan di perlawanan 2 terakhir mereka, tapi yang penting tetap mereka akan kalah dengan JDT dan kemungkinan besar mereka menang menentang KL, tapi tidak cukup kuat untuk merampas kembali tangga keempat untuk Sabah FC lah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku, pengiraan aku sendiri mengenai apa yang bakal berlaku untuk 2 perlawanan terakhir di saingan Liga Super ni. Sekarang giliran anda pula untuk meletak pendapat anda. Apa pendapat anda? Di manakah kedudukan terakhir untuk tangga ke-2, 3 dan 4 ni di saingan Liga Super ni? Sila letakkannya di ruang komentar bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.